Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus bersama dengan kami dalam Assalamualaikum. Dan insyaAllah kita akan kongsikan dengan anda topik yang begitu baik sekali hari ini. Sebab topik ni sangat berkait rapat dengan kehidupan kita seharian dan sebagainya. Tapi hari ini kita nak fokuskan dalam isu pinjaman. Apa kategori hutang? Sebab hutang ada dalam bentuk barangan dan ada dalam bentuk kewangan. Iaitu antara i'arah dan juga qard. Jadi Ustaz boleh terangkan pada kita. Baik, sahabat penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana yang disebutkan oleh Kak Farah tadi, memang ada perbezaan. Sebab tu bila kita nak memberi hutang ni, mesti ada ciri-ciri yang kita kena tahu sebelum kita nak bagi. Sebab kita kena tahu orang yang nak berhutang ni dia mesti baligh. Dia mesti berakal. Dia tak boleh orang yang tak berakal ataupun dia safih, dia tak boleh nak menguruskan hartanya dalam keadaan dia tak cerdik nak menguruskan hartanya. Jadi kalau kita berikan hutang, kemungkinan besar dia tidak akan membayar hutang itu. Lagi-lagi kalau orang yang belum baligh lagi, belum ditaklifkan lagi ke atasnya. Jadi sebab tu bila kita nak beri pinjaman, maka kita kena ada syarat-syarat yang perlu kita pastikan supaya mereka boleh membayar hutang. Dan bila kita sebut dalam bahasa Melayu ni, bahasa Melayu ni kalau disebutkan tadi i'arah, pinjam. Qard, pinjam juga. Dua-dua nampak pinjam kan? I'arah ni dalam bahasa Arab lah, pinjam. Qard disebutkan juga pinjam. Cuma Ustaz ada tulis di papan putih ni perbezaan antara i'arah dan qard. Izin, boleh tak Ustaz nak bangun? Ustaz. Kalau ada masa Ustaz nak tunjukkan. Boleh. Baik. Ustaz? Sahabat penonton, tadi Ustaz sempat menulis perbezaan sebab kita nak bezakan supaya orang, kadang-kadang biasa kita pinjam kereta, kemudian orang kata, ini ramai penonton Ustaz yakin, dia kata pinjam kereta kan, nanti bagi balik full tank. Kan? Memang minyak tu kita nampak dah sikit dah, tapi bila ni adakah dia masuk dalam bab riba? Ada orang kata ini riba. Ni riba yang haram, tak boleh dan sebagainya. Jadi betul ataupun tidak, hari ini kita nak merungkai kata para alim ulama, khususnya dalam mazhab Syafi'i, adakah ia termasuk riba ataupun tidak. Jadi kita kena faham terma dia dulu supaya kita dapat fokus apa maksud i'arah, apa maksud qard. Baik, perbezaan antara i'arah, dalam bahasa Melayu kita pinjam juga, tetapi dalam bahasa Arab dia ada berbeza. I'arah dan qard, pinjam juga. Cuma ada perbezaan. Kalau i'arah, kan, i'arah ni dia tulis i'arah macam itulah. Okey, i'arah maksudnya pinjam, iaitu pinjaman barang tertentu daripada harta fizikal. Maksudnya harta fizikal ni yang ada fizikal, yang mana harta fizikal itu tanpa menjejaskan barang tersebut. Kita pinjam barang tu, kita gunakan manfaat dia tanpa menjejaskan barang tu tak habis. Contohnya pen. Kalau kita guna pen macam Ustaz ni pen TV Al-Hijrah ni. Jadi Ustaz kata pinjam, jadi kita pun tulis. Pen ni ada lagi. Cuma kita gunakan manfaat dakwah dia dan sebagainya lah. Begitu juga dengan kereta. Contoh kereta kita guna dan minyak habislah. Tetapi kereta tu tetap ada. Kemudian macam motor dan sebagainya. Itu disebut i'arah. Okey. Kalau qard pula, dia adalah pinjaman barang yang bersifat consumable. Maksudnya dia boleh habis. Contohnya duit, garam, gula, benda ni boleh habis. Kita guna, dan bila kita guna tu, kita pinjam dan kita habiskan benda tu lah, duit. Mana ada duit kita kena ganti dengan duit yang sama? Tidak. Jadi duit tu kita akan belanjakan dan akan habis. Kemudian perbezaan lagi i'arah, sebarang cas. Yang ni kita kena faham. Cas itu dianggap sewaan. Contoh, kita kata awak nak pinjam kereta saya kan, nanti awak isi full tank. Walaupun disebut pinjam, dia dah bertukar daripada pinjam, walaupun istilah yang digunakan pinjam, tetapi dia akan masuk sebagai sewaan. Jadi dia tak termasuk dalam bab riba. Kalau i'arah pinjam, kita letakkan syarat, boleh awak nak pinjam motor saya full tank. Itu biasalah full tank. Takkan orang kata isi RM5 full tank. Dia kata mesti full tank. Full tank itu daripada kita i'arah ni tadi, pinjam, dia bertukar menjadi sewaan. Maka, walaupun kita meletak. Masa kereta tu diambil, tank dia mungkin dah hampir zero. Ya. Okay. Sebab ada orang kata ini adalah riba. Tak.
dia tak termasuk riba sebab dia pinjam. Pinjaman yang bentuk harta fizikal yang ada, yang takkan habis, barangnya tidak terjejas. Maka itu dikatakan sebagai ijarah pula, sewaan. Sewaan ijarah. Baik. Tapi kalau qard tadi yang akan habis, contohnya dia pinjam duit. Duit tu dia gunakan habis. Gula dia guna habis. Beras, apa saja akan habis. Maka sekiranya dia charge, awak bagi saya pinjam 2,000 tapi awak kena bayar 2,500. 2,500 syarat dia. Maka dianggap riba apabila mengenakan charge upah. Kalau qard ini tak boleh dikenakan charge. Tak boleh dikenakan. Sebab tu dalam Al-Quran, qardul hasan. Qardul hasan ni pinjam, kita pulangkan seperti mana apa yang kita pinjam. Itu qardul hasan. Seperti mana yang disebutkan oleh Ustaz pagi tadi kan. Jadi sebab tu perbezaan antara qard, pinjaman barang yang bersifat consumable, duit, garam ni semua, yang akan habis, sekiranya dia meletakkan charge, dia akan dianggap riba. Contohnya, pinjam garam 1 kg, bayar balik, kena dia wajibkan kata 1,5. Jadi itu adalah riba. Berbeza dengan ni. Ini adalah i'arah fizikal yang tanpa menjejaskan pinjam baldi ke, pinjam gayung ke, kalau budak asrama, pinjam kereta, motor dan sebagainya. Tapi dia kata kena bagi dalam bentuk isi, maka itu adalah sewaan dalam bentuk tukar kepada minyak. Maka kata ulama, dia dianggap sewaan bukan riba. Itu yang kita nak fahamkan betul-betul antara pinjam juga, tapi ni pinjam dalam bentuk duit, tak boleh tambah. Pinjam daripada segi barang tidak jadi masalah sekiranya dia mensyaratkan, dia dah tak jadi pinjam, dia jadi sewaan dah. Itu perbezaan dia. Okey, jelas sekali Ustaz. So dia punya key point dia ialah consumable dengan unconsumable. Betul. Barangan yang boleh habis dan yang tak habis. Yang tak habis, kalau ada lebihan bayaran ataupun lebihan apa-apa yang sewaktu dipulangkan, itu adalah sewaan. Betul. Yang ini kalau perkara yang boleh habis ni tak boleh ada lebihan. Betul. Ambil banyak tu, kena pulangkan banyak tu lah juga. Betul. Okay. Dengan syarat Kak Farah, kalau saya memberi pinjam, saya kata awak kena bayar, tak boleh. Tapi kalau Kak Farah, contoh saya bagi Kak Farah pinjam duit 1,000. Saya letak syarat bayar 1,500. Itu tak boleh. Tapi selepas habis daripada saya dah bayar kepada Kak Farah, saya bagi Kak Farah pinjam 1,000, kan, saya dah bagi 1,000, Kak Farah pun tiba-tiba dah habis, dah sampai tempoh untuk nak membayar, Kak Farah bagi 1,500 tanpa saya syarat. Yang tu tak apa. Faham? Dia bagi, dan itu adalah baik, bagus. Sebab dia macam, orang kata, yalah kau dah membantu, aku nak bagi lebih. Tanpa saya mensyaratkan. Kalau saya mensyaratkan, masuk riba. Ini duit aku tahu, aku bagi pinjam ni duit nak belanja makan sekolah anak ni. Tapi hang kena bayar dalam seminggu ni. Tapi dia kata, sorry lah, tak boleh nak bayar seminggu ni. Kita pun susah, dia kata dia pun susah. Dalam macam tu, dalam keadaan ni selalu berlaku Ustaz. Macam mana tu? Itu yang kita kata, sorry naik lori dia tak. Senang, mudah lah orang kata sorry kan. Jadi sebab tu kita kata, Allah sebutkan, kita kena maklumkan tempoh pinjaman. Sekiranya dia tak bayar, dia berdosa. Al-ism, kata ulama ism, dia tak bayar, berdosa. Sebab apa? Sebab sengaja ataupun walaupun dia kena tahu dia mampu ataupun tidak. Sebab tu bila kita nak pinjam, kita kena faham kita boleh bayar ataupun tidak pada kadar waktu yang telah ditetapkan. Cuma daripada sudut orang yang memberi pinjam ni, ada di dalam hadis Nabi. Sebab kedua-dua mereka ada hak. Hak peminjam dan hak pemberi pinjam. Hak yang pemberi pinjam ialah dia nak balik duit dia. Dia pun nak guna duit dia. Kan bukan duit ni turun daripada langit ataupun petik daripada pokok. Dia kata, kalau pokok boleh jadi duit, senang. Jadi dia ada hak untuk menuntut daripada, dan boleh diangkat. Dia tidak dikira zalim untuk mengangkat ke peringkat yang lebih tinggi. Mahkamah ke contohlah. Jadi sebab itu orang yang nak pinjam ni dia kena tahu dia mampu bayar ataupun tidak. Sekiranya tak mampu, dia kena usaha juga. Sebab kalau tidak, kita dah menzalimi orang yang telah memberi pinjam. Cuma dalam satu hadis Nabi SAW, suka Ustaz nak kongsikan supaya kita ni faham, dalam muamalat ni kadang-kadang kita kena ada muamalah. Sebab tu dia kata muamalah ni kita kena ta'amul. Ta'amul ni kita kena berinteraksi dengan manusia dalam keadaan-keadaan tertentu. Memang betul kadang-kadang dia susah. Kita pun ada duit sebenarnya, tapi kita takut dia tak bayar. Jadi bila takut tu, kena bayar juga. Kena juga. Jadi dalam satu hadis Nabi SAW ni hanya sebagai satu motivasi pemangkin kepada orang yang memberi pinjam. Apa kata Nabi?
Al-muslimu akhuul muslim. Seorang muslim adalah saudara bagi seorang muslim yang lain. La yazlimuhu wa la yuslimuh. Kata Nabi, dia tidak menzaliminya dan tidak membiarkannya disakiti. Kita tak boleh zalim orang, kita tak boleh sakiti orang. Tak bayar hutang ni, sakiti orang. Hati orang yang memberi pinjam ni sakit. Kan? Orang kata teruk, sakitnya teruk lah. Kita tengok dia bila nak bayar. 2 tahun tak bayar-bayar. Kan? Dia boleh buat lupa saja. Jadi sakit. Jadi dalam Islam tak dibenarkan kita menyakiti. Wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajati. Yang ni yang poin penting. Apa kata Nabi? Barang siapa yang membantu keperluan saudaranya, maka Allah akan membantu keperluannya. Sekiranya kita senang, kan? Kita bantu orang, kita kena ingat yang akan membantu masalah kita bukan manusia, Allah. Dalam hadis Bukhari, sesiapa yang membantu orang lain, Allah akan bantu dia. Maknanya hadis ni sangat besar. Kemudian waman farraja an muslimin qurbatan farrajallahu anhu qurbatan min qurbatil yaumil qiyamah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang menghilangkan satu kesusahan seorang muslim, dia susah, dalam keadaan susah, menghilangkan kesusahannya, maka Allah akan menghilangkan satu kesusahan baginya daripada kesusahan-kesusahan hari kiamat. Masya Allah. Maknanya sekiranya kita boleh panjangkan tempoh, dia dah sampai tempoh dah. Ni bulan 9 nak habis ni, esok ni, hari ni ke apa, 30 hari bulan kan. Contohlah esok, 30 hari bulan. Dia kena bayar hutang kita. Tapi kita adalah duit simpanan, tak ada masalah, kita pun tak terdesak. Kita tambahkan tempoh, tak apalah. Hang kena usaha bayar, tapi aku panjangkan sedikit. Maknanya kita telah menghilangkan kesusahan orang tu Allahu Akbar, leganya, ya Allah terima kasihlah. Kebetulan motor rosak, dia kata nak bayar dah tapi motor rosak. Jadi Allah akan menghilangkan kesusahan kita pada hari kiamat nanti, yang mana kesusahan yang sangat dahsyat di sana. Jadi kita ada pilihan. Sama ada kita nak mengikut hadis ni dengan hati yang terbuka, ataupun kita nak ambil duit, tak ada masalah, itu hak kita. Maka pilihan di tangan kita. Masya Allah, Masya Allah. Ini satu, itu yang indahnya bila kita faham Quran dan hadis ataupun sunnah Rasulullah. Dia betul-betul melegakan gelodak emosi. Dan macam Ustaz, katalah yang penonton kita yang kongsi kita tadi, yang adiknya tu hidup mewah. Dia tidaklah, dia memanjangkan, dia terpaksa memanjangkan tempoh bayaran hutang. Bukan kerana membantu orang yang susah. Tapi orang tu tengah senang, kita tengok kan. So dalam konteks tu, adakah dia mendapat manfaat hadis ni? Sekiranya orang tu senang, kan, mungkin kita tidak mahu memasukkan di dalam terma zalim. Sebab kita kena faham, bila kita tak redha, maka dia akan dapat dosa. Jadi dengan kita menyelamatkan dia, contoh kita menyelamatkan adik-beradik kita sendiri kot, tak apalah. Memanglah sakit tengok dengan buka dekat media sosial tu tengah post kat Switzerland. Contohlah, kan, tengah dengan suami isteri naik first class pula. Kan, beli barang mewah pula, barang-barang beg-beg mewah semua. Hutang kita dia tak bayar. Kemungkinan kita pun tak tahulah, mungkin orang taja dia, kita tak, tak, saya tahu Ustaz. Dia dah semak saya selidik. Kan, saya dah tengok dia memang sengaja tak nak bayar, dia memang ada duit. Maka dia termasuk dalam kategori zalim. Sekiranya kita mungkin tak nak masukkan dia, kita boleh kata tak apalah, saya panjangkan lagi tempoh. Termasuk juga dalam hadis ini. Mungkin dalam orang yang susah, tetapi ada juga orang yang susah dalam membayar hutang. Cuma hak kita untuk memberi pengajaran kepada mereka yang liat nak membayar hutang ni. Yang ni yang penting. Sebenarnya Islam mendidik. Islam bukan menghukum, dia mendidik supaya manusia ini kembali kepada Allah untuk bayar hutang. Hubungan bukan saja dengan Allah, tetapi hubungan dengan manusia perlu jaga. InsyaAllah, jazakallah khairan kathiran Ustaz kerana memberi ilmu pada hari ini dan memberi kami ruang dan peluang untuk terlibat dalam dakwah Akademi Al-Bayan, insyaAllah. Moga-moga apa yang Ustaz buat ni diberikan Allah ganjaran yang melimpah ruah, insyaAllah. Dan khususnya pada ibu Ustaz yang menjadi pencetus sekali-kalinya, insyaAllah. Baik Ustaz, kita rehat seketika. Terus bersama kami di Assalamualaikum. يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم.
Rapatkan saf. Islam. Kita pergi solat. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Atta, nane onge bonda நிஸ் பண்றதா எனக்கு புரியுது